Memang kalau nak berjaya kita kena cari contoh teladan. Tapi disebabkan zaman sekarang tidak ada tokoh yang boleh kita jadikan contoh, maka ada masanya masyarakat kita salah pasang, salah milih. Mereka mencari ikon yang tidak sebenarnya boleh dijadikan teladan. Mereka mengikonkan orang-orang jahil, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Akhirnya kita tak dapat apa-apa selain daripada hati makin keras, lidah semakin kotor, pemikiran makin buntu, sebab kita salah memilih manusia dijadikan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha, tuan pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid At-Taqwa Kampung Awah, Mukim, Bukit Segumpal. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena Karnival Jom Imarah Masjid kali yang ketiga. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di masjid ini kira-kira 2242 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 13 Oktober tahun 2017. Maknanya sudah 6 tahun, 1 bulan, 20 hari. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Masa tu kita bincang tajuk golongan yang didoakan oleh malaikat. Pada malam ini sempena dengan Karnival Jom Imarah Masjid kali ketiga, insya-Allah kita akan berkongsi satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu mencari teladan dalam kehidupan. Cuma lain kali tak payah pakai karnival ni macam bahasa Inggeris ataupun nampak macam pesta sangat. Kalau guna bahasa Melayu, temasya, lembut sikit. Ni cadangan sajalah. Tuan-tuan sekalian, dunia sekarang cabaran makin banyak. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi teknologi, cabaran itu begitu banyak. Maka dalam perit getir kita menghadapi cabaran-cabaran yang pelbagai itu, kita sangat memerlukan pedoman. Dan kita memerlukan kepada contoh teladan. Kita mencari-cari seseorang yang boleh kita ikut nasihat dia, petunjuk dia, macam mana nak berhadapan dengan perubahan zaman ini. Ekonomi berubah, sosial berubah, politik berubah, teknologi makin laju. Maka kita perlu satu tokoh yang boleh kita ikut, orang yang boleh kita jadikan teladan. Manusia teladan, dialah tempat menimba kebaikan, tempat kita belajar kepemimpinan, padanya tempat meniru bertauladan, tempat kita menumpukan harapan. Manusia teladan, ilmunya cukup, perangai pun sopan, bekerja tekun dalam kebaikan. Manusia teladan, budi beraluh, dada beriman, kepala berisi ilmu pengetahuan, lidah lembut,
kelaku pun sopan, gagah berani menghadapi lawan, berlemah lembut pada kawan, rakyat dibela, adil ditegakkan, kebenaran tegak, hukum berjalan, dijadikan pemimpin amat sempadan, dijadikan tua bawa kemuliaan, dijadikan induk bawa keberkatan, dijadikan tiang tempat sandaran, dijadikan tudung tempat naungan, memimpin negeri banyak keutamaan. Maka di sinilah pentingnya kita nak mencari teladan untuk nakkan panduan dan pedoman menghadapi cabaran akhir zaman ini. Sebab itu dalam bahasa Arab, teladan ini disebut uswah ataupun qudwah. Uswah ini asal daripada perkataan iswah. Qudwah ini daripada qidwah. Qudwah ataupun qidyah. Maksudnya kita nak mencari sesuatu orang yang boleh dijadikan ikutan kita. Memang kalau nak berjaya kita kena cari contoh teladan. Tapi disebabkan zaman sekarang tidak ada tokoh yang boleh kita jadikan contoh, maka ada masanya masyarakat kita salah pasang, salah milih. Mereka mencari ikon yang tidak sebenarnya boleh dijadikan teladan. Mereka mengikonkan orang-orang jahil, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Akhirnya kita tak dapat apa-apa selain daripada hati makin keras, lidah semakin kotor, pemikiran makin buntu, sebab kita salah memilih manusia dijadikan teladan. Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kita, kalau nak pilih manusia dijadikan teladan atau qudwah, kena pilih manusia yang molek. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikut manusia yang hatinya lalai daripada ingat pada Allah, yang suka ikut hawa nafsu. Kerana manusia seperti itu furuta, orang yang melampau batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Cuma kalau kita menyebut uswatun hasanah, ini kena ingat adabnya, istilah uswatun hasanah hanya boleh digunakan kepada Nabi SAW sahaja. Tuan-tuan jangan buat tajuk mencari uswah hasanah pada Salahuddin Al-Ayyubi, tak boleh. Mencari uswah hasanah pada Sultan Abdul Hamid, Sultan Kerajaan Osmaniyah, tak boleh. Uswah hanya boleh untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja. Untuk orang biasa macam kita, guru kita, mak ayah orang soleh, kita sebut qudwah. Tak boleh guna uswah. Jadi malam ini saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan, mari menghadapi cabaran akhir zaman, kita ikutlah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak membimbing kita menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Nabi ni tuan-tuan, mungkin bagi kita yang kerap dengar ceramah, jadi macam alah, pusing-pusing situ jugalah ikut Nabi, uswah hasanah, qudwah, pusing-pusing ikut Nabi, kahwin, cara nak kahwin ikut Nabi, cara ni ikut Nabi, semua ikut Nabi, mana-mana ustaz itu je lah, pusing-pusingnya pun. Tuan-tuan, Nabi kita ni bukan kita nak jadikan dia contoh tu sebab dia ni contoh biasa, tak. Nabi ni banding dengan nabi-nabi yang lain pun dia masih terbaik lagi. Kalau Nabi tu banding dengan kita hak jenis cak ayam ni, munasabahlah Nabi tu bagus. Tapi Nabi ni bila banding dengan nabi-nabi lain, dia masih lagi menang lagi. Macam kita ni tak layak banding dengan Nabi. Kita ni nak jadi selipar Nabi pun tak layak. Tak layak kita ni. Jenis asar gelap sangat, subuh cerah sangat ni tak layak. Nabi ni, kita kalau nak buat kias dia panggil, dia mesti perbandingan apple dengan apple dalam ilmu kias. Awak nak banding, mesti banding benda hak sama. Banding buah lima, mesti banding dengan limau juga. Jangan banding buah limau dengan musangking, payah. Objektif, misi, visi, ciri, semua berbeza. Nabi ni kita banding dengan nabi-nabi yang lain. Dalam dunia ada berapa nabi? Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita, Abu Zar pernah tanya Nabi, ya Rasul, kam wafa' iddatul anbiya. Berapa jumlah Nabi? Nabi jawab, mi'atu alaf wa arba'ah wa ishruna alfa. Jumlah Nabi saja ada 124,000 orang. Wa rusulu min zalika
315 jaman ghafira. Dan jumlah rasul pula ada 315 orang. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi tuan-tuan, banyak hari antara hari, takkan semulia hari Jumaat. Walau banyak nabi antara nabi, takkan sehebat Nabi Muhammad. Banyak reduk perkara reduk, reduk alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir di subuh hari, sembahyang awal jadi amalan. Nabi terakhir tak akan ada ganti, pribadinya kekal jadi ikutan. Nabi ni pribadi dia begitu banyak. Kalau nak diceritakan malam ini tak habis sampai tahun depan. Kata orang tua jaring puput merata-rata, campur belih ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua pribadi Nabi Muhammad. Begitu hebat sekali. Banyak dia contohkan pada kita. Cuma malam ini saya ingin mengajak kepada hadirin hadirat, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu lagi tokoh manusia, seorang insan yang juga dalam Quran disebut sebagai orang yang kita boleh ambil teladan pada dia. Rupanya ada dua contoh tokoh dalam Quran. Biasa kita tahu tokoh uswah hasanah terbaik Nabi kita. Dalam Quran sebut ada seorang lagi. Orang ni yang saya nak jadikan contoh malam ni. Moga-moga adalah manfaat untuk kita. Orang yang pertama sudah pasti tak lain tak bukan Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Muhammad itu ada suri teladan yang baik, khas untuk orang yang benar-benar mengharap kesian belas daripada Allah dan dia mengharap kebaikan pada hari kiamat dan dia banyak ingat pada Tuhan. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi orang pertama yang kita nak jadikan teladan, Nabi kita. Siapakah orang yang kedua? Dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebut, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya benar-benar ada suri teladan yang baik pada kamu untuk diikuti pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ulama membahaskan macam mana pula tiba-tiba ada nama Nabi Ibrahim pula ni. Apa yang kita kena ikut Nabi Ibrahim? Rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sangat hormat pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia kira legend. Dia dikira otai. Dalam senarai nabi-nabi dia ni orang lama. Orang hebat. Nabi kita ikon dia macam kita uswatun hasanah kita nabi kita. Nabi kita pula uswah hasanah dia Nabi Ibrahim. Apa sebab? Nabi Ibrahim ni terlalu hebat. Luar biasa sekali. Luar biasa sangat Nabi Ibrahim ni pengorbanannya. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah Ta'ala mengakui waman ahsanu dinam mimma aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya berbanding orang yang ikhlas menyerah diri kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikut agama Ibrahim yang lurus dan Allah telah mengambil wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan aku ambil Ibrahim menjadi kekasih kesayanganku. Surah An-Nisa ayat 125. Jadi kekasih Allah itu bukan Nabi kita saja, termasuk Nabi Ibrahim. Innallaha ittakhazni khalila kama ittakhaza Ibrahim khalila. Nabi sebut sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jarang kita dengar cerita tentang Nabi Ibrahim ni, kehebatannya daripada segi uswah hasanah. Itu sebablah Nabi kita sungguh-sungguh minta pada umatnya, kalau dalam solat, dalam sembahyang, ketika tahiyat, bacalah juga selawat kepada Nabi Ibrahim. Daripada orang yang rajin dan yang sudi lah.
Benda tu tak wajib. Ada orang dia rajin, dia bacalah selawat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim apa semua. Benda tu tidaklah rosak semayang kalau tak baca. Benda kalau dapat dibaca seolah begitu. Sehingga kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan kamu hendaklah ikut Ibrahim itu yang jalannya begitu lurus. Apa contoh keteladanan Nabi Ibrahim yang kita sekarang masih ikut sampai sekarang? Banyak. Pertama, membangunkan masjid. Membangunkan masjid ini adalah pekerjaan Nabi Ibrahim. Nabi kita ni kemudian. Yang mula-mula membangun masjid adalah Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangunkan Baitullah bersama dengan Nabi Ismail. Satu. Yang kedua, sunnah Ibrahim yang kita masih, milah Ibrahim yang kita masih ikut sampai sekarang, membersih dan memperindahkan masjid. Itu milah Ibrahim. Nabi kita kemudian di belakang. Ini Allah Ta'ala sebut wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah masjidku untuk orang datang tawaf, atau orang datang iktikaf, atau untuk orang yang rukuk dan sujud. Surah Al-Baqarah ayat 125. Sebab itulah kita kalau boleh kena ada suatu amalan imarah masjid ini, bukan sekadar datang semayang, tetapi kita membersih dan mewangikan masjid. Masjid ini dia kena bersih dan dia kena wangi. Dan benda ni tak mampu dipikul oleh jawatan kuasa saja. Dia pun part time je buat kerja jawatan kuasa ni. Kalau masjid yang ada cleaner, okey. Ada kontrak pembersih, okey. Memang tiap-tiap pagi makcik-makcik cleaner datang cuci sampai pukul 10. Tapi kalau masjid kampung, itu semua kena kerjasama. Membersih dan mewangikan masjid adalah sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil masajidi an tubna fid duri wa an tutahhara wa tutayyab. Kata Aisyah, Nabi perintahkan kalau nak buat masjid mesti di kawasan ada orang. Jangan buat masjid di kawasan hak tak tahu siapa-siapa duduk di sekeliling. Buat tengah ladang sawit misalnya. Siapa nak pergi sembahyang? Pekerja bukan hari-hari duduk di situ. Kena buat di kawasan yang ada penempatan, kata Nabi. Kemudian hendaklah tutahhara, mesti selalu dibersihkan. Kemudian tutayyaba, mestilah selalu diwangi-wangikan. Sebab itu masjid mesti bau wangi. Masjid jangan buat benda-benda yang menyebabkan bau kurang enak di kalangan jemaah. Ada setengah masjid ni, contoh kalau terkena masjid ni minta maaf, saya pun tak tahu kok kena. Ada setengah masjid dia buatnya kenduri, makan durian. Dia panggil kendurian. Tak betul. Buah durian ni mana semua orang suka? Tak. Hak suka mungkin pengusi dengan ICU suka sangat. Orang lain tak. Durian ni memang dia sedap bagi kita. Bagi setengah orang dia bukan buah yang selesa. Tuan-tuan tak percaya, bawa lah buah durian daripada kampung awak sampai Kuala Lumpur, taklah kereta. Pasang aircon. Ambil perasaan sampai di Kuala Lumpur. Pengsan. Dia sedap tapi belum tentu bagus dari segi bau dia. Sebab itu sehebat-hebat buah-buahan tak boleh lawan durian dengan manggis. Dua buah ni haram masuk hotel. Bayangkanlah. Berapa besar signboard hotel tulis. Jangan bawa masuk. Tapi ada orang dia boleh buat pula di masjid. Ni bukan marah dah, nasihat. Buah durian ni dia berbau. Baunya tak semua orang suka. Mungkin pengurusi dengan Tok Imam je yang suka. Orang lain belum tentu suka. Sebab itu masjid kalau baunya kurang enak, malaikat tak datang. Sebab Nabi sebut fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat dia terganggu dengan bau yang mengganggu anak Adam. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
Jangan ada bau selain daripada benda-benda wangi. Apatah lagi bau rokok, bensin and hedges dan macam-macam. Lagilah tak boleh. Ni contoh. Saya orang Maran dulu bensin dia panggil MDG ya, MDG. Ingat benda lah rokok MDG, bensin and hedges. Tak adalah bensin hedges budak isap rokok elektrik sekarang. Tak boleh. Bau-bauan yang bukan bau masjid tu tak boleh. Tengok Masjidil Haram macam mana dia tatayyaba dia. Dinding tu pakai pewangi. Sembuh pula bau azab. Nak bagikan wangi supaya datang malaikat. Dan itu milah Ibrahim. Sejak pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Yang Tuhan suruh kita ikut. Macam masjid kita malam ni wangi. Alhamdulillah bagus. Pasang bukhur misalnya. Beli bukhur. Bolehlah di mana-mana pasangkan bukhur. Biar asap penuh. Berkuat asap nampak jemaah bau. Ada masjid saya pergi kuat asap baru nampak terima. Penuh. Macam kedai snooker dah. Penuh asap gitu. Penuh asap. Pandai-pandai lah. Janji wangi. Batu membersih masjid. Ada satu cerita ni, cerita membersih masjid. Sebab biasa bila orang sebut imarah masjid, datang semayang dengar ceramah. Puas dah dengar ceramah tu. Saya cerita bab lain je lah. Salah satu imarah masjid, membersih masjid. Kalau tuan-tuan pemalas nak semayang masjid pun lantaklah, tunggulah hidayat ke apa. Tapi tolonglah datang bersih tandas masjid. Datang membersihkan masjid. Sebab pahala dia besar. Ada satu kisah, seorang wanita di zaman Nabi nama Ummu Mahjan. Anna rajulan aswada au imra'atan sauda kana yaqum al-masjid famata fasa'ala an-nabi anhu faqalu mata. Ada satu riwayat daripada Abu Hurairah. Ada satu orang kulit hitam, makcik kulit gelap. Dia ni tukang sapu masjid Nabi. Cleaner, dia tukang sapu. Dahlah kita kalau orang cleaner, kita gitu-gitu je lah, manalah kenal beria pun, bukannya jutaan kuasa tak. Kalau dia ada 10 orang makcik, saya ingat 10 pun kita tak kenal sangat. Tapi jumpa tu tegur lah. Nabi pun kenal-kenal begitu sajalah. Jumpa salam, pun salam gitu je. Satu hari Nabi tengok makcik ni lama tak nampak. Lu 3 hari tak nampak. Maka fasa'alan Nabi an. Nabi pun tanya mana pergi ada makcik seorang tu. Dia kerak nak tegur saya tu. Jawab sahabat faqalu mata. Dah meninggal ya Rasul. Nabi kata, kenapa kamu tak beritahu pada aku? Afala kuntum azantumuni bihi. Kenapa tak beritahu saya? Sahabat kata, nak beritahu buat apa? Cleaner je ya Rasul. Bukannya penolong setiausaha ke? Bukan bendahari. Tukang bersih pun. Kata Nabi lah, dulu ni ala qabri. Tunjukkan aku mana kubur dia. Sudah, sahabat pula heran. Kenapa pula Nabi beria sangat ni nak cari kubur makcik bersih masjid ni? Tunjuklah. Fa'ata qabraha fasalla alaiha. Nabi pergi ke kubur, Nabi pun berdoa lah di kubur tersebut. Doakan dapat rahmat, keampunan pada jenazah ini. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi para ulama antaranya Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat, dia ada membahaskan tentang cerita ni. Walaupun ada yang kata ini lelaki, tapi yang ramainya mengatakan dia adalah perempuan, wanita, namanya Ummu Mahjan. Dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, Nabi pergi ke kubur dia, Nabi berdoa pula lagi. Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya kubur itu adalah gelap, kata Nabi, dan Allah telah terangkan, memberi cahaya dalam kubur ini kerana aku dah doakan untuk dia. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau kita kaji balik, kenapa Nabi sibuk cari semula kubur makcik? Makcik ni bukan imam, bukan bilal, bukan hak jaga PA system, bukan jaga multimedia, buat live TikTok apa semua. Tak. Apa kerja makcik ni? Cuci masjid saja. Nak menunjukkan mulianya kerja mencuci masjid. Kalau tuan-tuan rajin datang masjid sekali-sekala, sapu, sampah, bersih tandas. Kalau Nabi ada, Nabi peluk tuan-tuan. Ini orang bagus cuci masjid. Dulu orang kaji Masjid Temeloh Jaya, berapa jemaahnya ramai. Sebab salah satunya masjid dia bersih. Adakah dia pakai cleaner? Tak. Dalam banyak masa jemaah sama jemaah yang membersihkan. Pagi-pagi dia sapu apa semua. Kan pekerja. Rupanya orang yang
seronok. Orang pencen, dia bersih-bersihkan. Sama juga Masjid Temin, antara masjid terbaik di negeri Pahang. Masjid 5 bintang di Jerantut. Kenapa dapat anugerah kebersihan tertinggi? Bukan kena pakai cleaner. Orang berdekatan datang cuci apa semua, tak payah buat jadual, dia rasa seronok nak membersihkan. Saya nak kongsi tuan-tuan satu cerita. Cerita ini saya dapat daripada lisan, daripada mulut perawinya, iaitu Datuk Syarhan Syafi'i. Datuk Syarhan ni Ustaz Syarhan yang pandai menangkap hantu tu lah. Dia ni sama belajar dengan saya di Mesir. Cuma dia minat belajar menangkap jin ni. Saya tak reti nak menangkap jin ni. Saya tak larat menangkap jin ni. Nak ceramah lagi, nangkap jin lagi. Ceramah sampai rumah balik dah pukul 11. Sampai rumah pukul 11, beratur pula orang lagi nak minta, nak suruh buang saka. Letih bila aku nak tidur je. Tak boleh buat dua lah satu tak lepas. Pilih satu, nak ceramah ke nak buang jin? Ceramah je lah. Jadi dia cerita ke saya. Dia cerita tu maknanya sahih lah daripada mulut dia. Dan saya tanya, Bear, saya panggil dia Bear lah, dia orang Kelantan. Dia pun panggil saya Bear rapat. Bear, kawan bawa cerita ni ke jemaah boleh ceramah? Beres Bear. Bear. Jadi saya sampaikanlah cerita daripada dia. Dia pun cerita, dia pernah, masa tu zaman almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat, Tan Sri Nik Aziz lah, dapat Tan Sri lah, Allah yarham, Menteri Besar Kelantan. Ustaz Syarhan cerita dia balik ke Kota Baru sampai dah tengah malam, bukan tengah malam, kat kalau pukul 4 begitulah, 4 pagi. Dia malas nak balik rumah, dia takut mak dia terperanjat pula sampai pagi-pagi buta begitu. Jadi dia cari masjid. Almarhum Tuan Guru dia ada masjid dia lah di Pulau Melaka tu. Dia pun singgah masjid. Dia intikaf lah masjid tu. Masjid tu memang buka sepanjang masa dia intikaf. Dia cerita ke saya, dalam pukul 4:30 pagi begitu, bunyi daripada tandas luar. Kukang. Kalau tara kita larilah. Tapi dia bomoh. Dia makanan dia lah tu. Dia turun kita tengok. Kalau kita tak ada lah, pasal dia pun dengar lekir barat lah jawab, takut. Dia kita tengok. Tengok. Rupa ada orang cuci bilik air. Cuci jamban. Dia tolak pintu, yang mencuci tandas tu adalah Menteri Besar Kelantan. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz tengah cuci tandas. Pakai beru. Dia terperanjat. Dia kata, oh, mana Tok Guru? Cuci jamban. Dia ayat ni cuci jamban. Tok Guru pandang dia, oh, cuci jamban. Dia kenal aku Ustaz Syarhan. Bapa cuci jamban. Kenapa cuci jambannya? Dia pun berhenti, dia pun cerita. Ni dia boleh cerita, saya ambil mutawatir daripada mulut dia cerita. Kata almarhum Tuan Guru Nik Aziz, hamba ni menteri besar. Dia ayat begitu. Hamba ni menteri besar. Orang, saya nak cakap Kelantan, saya tak pandai cakap biasa lah. Saya ni menteri besar, dia kata. Orang hormat saya ni bukan sekadar menteri besar, saya ni ustaz, dia kata. Kalau orang tu sekadar menteri besar, orang hormat lah. Tapi kalau ustaz jadi menteri besar, orang hormat lain. Orang cium tangan Ana ni, dia kata orang cium tangan Ana ni bukan cium biasa. Macam kita dengan Tok Guru apa cium tangan gitu tak. Orang cium tangan dia pusing pula sampai siku. Apa? Orang salah ke Ana ni. Sampai sini. Nak cium bahu ada sampai sini. Nak ngambil berkat. Macam-macam lah. Dia tak boleh nak marah tu orang ramai. Jadi dia kata kalau anak tak jaga, boleh jadi riak dia. Boleh jadi takbur. Jadi hamba takut jadi takbur. Bayang halusnya pemikiran hati orang sufi orang sufi yang ada orang tasawuf tinggi ni. Maknanya tak nak jadi sombong. Kalau kita kan suka orang sambut, salam, cium tangan, duduk depan, dihidang, dilayan. Ada setengah orang tak suka. Tapi dia tak boleh nak tolak sebab itu protokol. Tapi cara dia nak buangkan sombong, dia buat satu perbuatan yang menunjuk kehinaan di depan Tuhan. Itu salah satu contoh. Bukan mesti, oh kalau nak hina cuci jamban ke? Tak. Salah satu cara. Jadi pada tuan-tuan yang ada rasa macam nak action sikit sehari dua ni, nanti untuk dengan pengurusi beritahu jamban tak payah kunci. Pukul 3 pagi kan pergi sekejap cuci. Kalau orang tanya ngapa cuci jamban? Tahu kawan ni jawablah seperti Tuan Guru Nik Aziz jawab tu. Mana nak mengurangkan kesombongan.
Jadi marilah kita berusaha untuk membersih dan memperindahkan masjid kita. Macam kapet masjid ni, saya ingat baru ni, kapet baru. Dia kapet baru ni, dia mesti cuci. Cuci pula bukan murah. Jadi kita tak mampu nak cuci, panggil orang datang cuci. Tapi ada kos, dia kira kaki persegi. Jadi bila dia cuci tu, wangi lagi. Bila wangi, pahala pun dapat, orang semayang pun khusyuk. Dia di Malaysia ni, kalau nak suruh jemaah rajin datang masjid, mudah sangat formula dia. Tapi tak semua masjid ada kemampuan nak buat. Pertama sekali masjid, kalau nak suruh orang ramai datang, mesti aircon. Suka ataupun tidak. Ada orang kata aircon ni tak bagus lah untuk ni, elektrik tinggi lah gitu. Ikutlah apa-apa ayat pun nak guna. Tapi jemaah kita no aircon. Masjid negeri Sultan Ahmad, masjid negeri kita bertegas tak nak pakai aircon. Sebab kita nak alam sekitar lah macam-macam lah. Nak jaga kelestarian lah, Bandaraya Kuantan apa semua. Tak boleh. Semayang terawih peluh sampai pukul lali. Tok Imam ni tak boleh pakai, dia butang atas. Buka nampak bulu keluar habis gini. Panas. Jemaah cerita lah. Jemaah tak apalah geng 08. Tok Imam ni nak nunggu ke witir, mati aku panas begini. Panas. Sebab bila ramai panas lah. Kalau 3 orang semayang, bolehlah pakai kipas. Cuba ramai. Contoh yang penuh masjid negeri, maklum lah. Dia ramai habis. Sebelum Covid tu kita buat Ustaz Somad dengan Ustaz Azhar Hidro datang. Sekat 10,000 orang datang. Panas semua. Berpeluh-peluh muka. Walaupun pasang portable, tak boleh. Jadi kita dah buat kajian. Jemaah ni nak suruh dia happy, pasanglah aircon. Macam masjid tuan-tuan lah, aircon kat lawa, aircon begini. Sejuk, semayang pun sedap. Rumah kita tak sejuk begini. Tak duduk. Yang kedua, lepas ada aircon, masjid kena wangi. Kapet mesti sedap. Jadi bila jemaah sujud tu, oh wanginya kapet. Rasa masuk surga dah. Kalau ada macam merah ni, Masjidil Haram. Kalau beli hak hijau, Raudah. Oh, kalau Raudah lagi lah, wangi, sembus. Wangi kapet dia. Yang ketiga, waktu jemaah ramai datang, imam sedap. Kalau ada aircon, imam banyak batuk pada Fatihah, menyampah orang menengok lah. Baca sebaris batuk, baca sebaris batuk, COVID agak tu imam ni. Ni contoh. Biar cari bacaan sedap. Macam taruh-taruh Ustaz Derih-Deruh tu kan sedap bacaannya. Bismillah dia sedap dah. Allahu Akbar dia sedap. Dia takbir tu sedap dah. Itu kan menyebabkan jemaah suka. Faktor yang keempat, PA system. Kalau masjid aircon, kapet bagus, imam sedap, PA system tak sedap. Hamba juga. Baca sebagai humming. Alhamdulillah. Menyampah betul lah. Meletup-letup jauh-jauh obat bekas hari. Orang menyampah juga. Saya dulu di masjid negeri, kita ajar buat PA system, minta peruntukan. Dapatlah, bukan murah lah. Masjid kerajaan tak apa, boleh minta peruntukan. Untuk PA system saja kat 700,000 untuk nak bagi sedap. Masjid lain 1 juta. Masjid luar Pahang lah, kita dapat 700,000. Total 3 juta, campur dengan wiring apa semua. 700,000 tu untuk barang saja. Tapi dia punya hasil, imam hak sumbang pun jadi sedap. Ya, saya dengar orang imam, masa saya jadi imam besar dulu lah. Imam saya dengar orang 3 hak memang kaki tilawah lah, memang jenis bersanji apa semua ni, sedap-sedap. Tapi 3 lagi tu memang saya suruh dia bertugas, suruh ngasar je. Saya takut akan marah jemaah. Masjid negeri apa macam gini. Okey lah, suruh ngasar okey lah. Jadinya bila para PA system baru, dia masuk suara kita, dia detect suara. Dia auto tune dia panggil. Auto tune ni sumbang dia jadi sedap automatik. Jadi dia ambil suara contoh, betul dia rekod lah. Dia tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5. Imam 1 tekan 1. Bila tekan 1 suara dia automatik ejah. Imam 2, Imam 3, Imam 4. Untuk ceramah pun sama. Ceramah 1, 2, 3 gini. Ada suara imam saya tu memang bacaan dia tak apa-apalah sedap. Tapi dia okey lah. Cuma bacaan dia tak boleh lawan imam yang lain. Disebabkan mikrofon baru, PA system baru, dia batuk pun sedap. Jadi begitu lah.
Soft, rapatkan soft. Ada delay suara. Kata batuk bersedak enggak hari ni. Magic. Jadi PA system mustahil. Dan faktor kelima yang menyebabkan jemaah ramai datang masjid adalah faktor imam yang good looking. Imam kalau handsome, smart, bergaya. Kalau muda sangat pun payah juga. Asal muda kan isteri mabuk lah, anak pergi klinik, macam-macam salah. Mula kerja beranak tiap-tiap tahun. Isteri mabuk lah, jangan 3 bulan, cocok sebulan lah. Tak ada sama imam. Kalau muda susah juga. Hak pencen sangat pun susah juga. Jadi hak sedang-sedang sajalah. Hak biasa-biasa sajalah. Tapi biar good looking, pakaian bagus. Ini imam la ilaha illallah. Pakai t-shirt pun ada petugas. Tak betul lalu. Lawa makmum berletuk imam. Jangan gitu. Biarlah lawa imam berletuk makmum. Tu kalau masjid kerajaan, kita letakkan satu etika pemakaian imam. Kalau masjid daerah atau masjid negeri lah, imam mesti pakai stokin. Bilal kena pakai stokin. Dia kena nampak smart berbanding dengan jemaah. Jadi kalau tuan-tuan singgah masjid daerah, tengok imam dia bertugas tak pakai stokin, itu bukan imam bertugas. Itu imam subkon. Mungkin imam pergi mancing apa, dia subkon ke mana, anak saudara dia ke mat tahfiz mana, kan jadi imam je, RM50 sejam contoh. Itu yang tak nampak kaki, nampak macam-macam tu. Tak boleh, imam dia kena smart. Orang jadi suka. Stokin tu asal lah. Bila tak stokin, makmum tengok Allah kaki. Kuku dia boleh kayuh perahu. Panjangnya kuku Tok Bilal. Jadi tak syok. Ni contoh sajalah. Di masjid qaryah tak wajib etika ni. Tuan-tuan tak pakai. Tak apa. Tak ada masalah. Balik semula kepada uswah pada Nabi Ibrahim AS. Selain daripada bab masjid, Nabi Ibrahim ini juga, dia ni seorang yang taat sangat perintah Allah. Apa saja Allah suruh, dia tak pernah kata tidak. Semua benda. Hatta suruh sembelih anak pun, dia sembelih je. Dia tak ada nak takwil-takwil. Allah suruh dia bersunat, dia sunat je. Dia tak ada tanya ngapa kena bersunat. Imam Bukhari ada satu riwayat, kata Abu Hurairah, orang pernah tanya Nabi, Nabi Ibrahim ni sunat umur berapa? Nabi kata umur dia 80. Umur 80 dia minta bersunat. Padahal dia berhak je buat surat untuk mohon pengecualian. Warga mat 80 bukan guna pun. Jarang-jarang sangat saya ingat. Jarang sangat gunanya. Tapi dia never say no. Umur 80. Sahabat tanya lagi, Nabi Ibrahim sunat pakai apa ya Rasul? Waqtatana bil qadumi, kata Nabi. Nabi Ibrahim lu sunat pakai kapak. Seorang dia. Kita dengar pun ngeri. Dia tak pernah kata tidak. Itu yang Allah Ta'ala sebut, ambillah Ibrahim ni sebagai suri teladan pada kamu. Tidak pernah berkata tidak. Sebab itu balik semua kalau dalam konteks keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut orang yang boleh betul-betul ikut Nabi ni 3 orang je. 3 golongan manusia saja. Orang yang betul-betul harapkan redha Allah. Kalau hidup dia matlamat bukan nak cari redha Allah, dia tak kisah dengan ikut Nabi ataupun tidak. Golongan kedua, orang yang mengharapkan kebaikan lepas pada kematian, hari kiamat. Yang ketiga, orang yang sentiasa dalam hatinya ingat Allah. Tu Tuhan sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. 3 golongannya. Selain daripada 3 golongan ini, tidak mungkin dia boleh sentiasa nak jadikan Nabi sebagai ikut-ikutan dia. Kalau dalam konteks Nabi kita ni tuan-tuan, ikutan dia tak lain tak bukan akhlak dia lah. Akhlak Nabi ni tak ada dah contoh lain yang kita boleh ambil. Luar biasa sekali. Salah satu yang kita boleh belajar, Nabi kita tak pernah sekali sombong. Kata Umar Al-Khattab, la tutruni kama atrat Nasara Isa bin Maryam alaihissalam. Fa innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluh.
Nabi pernah sebut, jangan goda aku, kata Nabi. Jangan engkau jadi seperti orang Nasrani yang menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Sampai akhirnya kerana sanjungan itu Nabi Isa dianggap Tuhan pula lagi. Ingat, aku ni orang hamba biasa saja. Maka sebutlah Abdullah wa Rasuluh. Aku ni adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi seorang yang sangat tawaduk. Dia hamun kalau orang terlalu muji. Tapi orang sayang, orang tetap memuja dan memuji dia. Tapi dia sendiri, dia orang yang sangat tawaduk. Ada setengah kita, kalau tak disebut gelaran, angin. Tuan-tuan, jangan main-main. Kita balik Mekah buat haji. Orang tak panggil haji pun kita marah. Ada masa lah, budak ni aku balik haji tak panggil haji pula lah. Ataupun baru dapat datuk, orang tak panggil datuk, panggil encik. Tak ada benda lah. Mula kita ubah selalu ayatnya. Kita mudah marah kalau orang tak address kita dengan panggilan yang betul. Tapi bagi Nabi kita, dia hidupnya harap redha Allah je. Dia tak peduli lah orang macam mana pendapat pada dia. Sama juga Nabi ni, dia sangat lemah lembut. Dia tak pernah balas perbuatan buruk orang. Walau dia disakiti, dia tetap doakan orang yang sakitkan hati dia. Ada satu riwayat berkenaan tentang macam mana Nabi ni, dia lemah lembut dengan seorang penjenayah, orang yang buat kesalahan dosa. Apakah cerita di sebaliknya? Yang ini saya ingat kita sambung selepas ini, sebab saya ingat kita beri laluan dululah kepada azan isyak yang akan berkumandang. Azan kena azan sebab dia syiar untuk kampung kita. Setan lari dengar azan. Ceramah setan tak lari, entah lagi banyak setan kita pun tak tahu. Jadi kita beri laluan dulu kepada azan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita pada malam ini. Sebelum itu saya mohon izin daripada jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Sebab sekarang ni sudah ada suatu kefahaman di kalangan masyarakat, ceramah tak payahlah lama-lama sangat. Sebab nenek moyang kami niat wakaf buat masjid untuk semayang, bukan untuk ceramah. Ustaz nak ceramah lah YouTube seorang-seorang, sudahlah, kami nak semayang. Jadi betul juga cakap dia tu. Jadi kami mohon izin lah ya kepada tuan-tuan yang nak semayang juga, anjak sikit, tidaklah sampai pukul 11 ceramah dah, nak ngabihkan je ya. Minta pengertian lah daripada tuan-tuan. Saya pun malas nak membahas sebenarnya bab tu, tapi agak keras surat-surat yang kita terima daripada jemaah yang tak gemar masjid ceramah banyak sangat, gambar lama kadang sampai pukul 9.30 pun ada. Kata kami wakaf masjid ni untuk semayang, bukan untuk ceramah. Ceramah buat dewan lah, ceramah lama-lama sangat dalam masjid. Ya tak ya juga. Jadi kami mohon tu lah izin pada tuan-tuan. Betul tu, kita tak kata tu salah, betul juga. Lain kali lah kita berdebat bab tu malam tu, nak cari poin lagi. Hadirin hadirat sekalian, balik semula kepada perbincangan kita tentang kita kena jadikan Nabi kita sebagai tokoh teladan menghadapi cabaran masa kini. Nabi Ibrahim, Nabi kita, ini semua orang-orang yang boleh kita jadikan contoh teladan. Nabi Ibrahim dalam bab pengimarahan masjid itu, dia tunjukkan pada kita masjid ni bukan sekadar tempat untuk ibadah, tapi dibersihkan, diimarahkan dengan mewangi-wangikan dan sebagainya lagi. Dan Nabi kita pula tunjukkan pula, selain daripada perangai kita dalam masjid, luar masjid, macam mana Nabi toleransi dengan orang-orang, hatta orang-orang yang penjenayah, orang yang pernah buat kesalahan-kesalahan pun Nabi memiliki tahap akhlaknya begitu luar biasa sekali. Macam kita susah tuan-tuan, kalau orang buat salah ni kita kecam berjemaah ramai-ramai. Baru tengok orang beli burger McDonald, kita kecam jemaah dah. Ini pasal Yahudi burger ni. Ini wanita Israel bertudung. Apa benda lah begitu, tak sesuai. Mungkin dia adalah sebab dia beli, kita pun tak tahu. Tapi jangan kita kena ikut cara Nabi lah. Nabi kita tuan-tuan, Buraidah bin Al-Hasib cerita, Khalid Al-Walid, dia pernah lempar batu kepada seorang yang
Khalid Al-Walid dia pernah lempar batu kepada seorang penzina, dan darah penzina itu percik ke muka dia. Penzina tu dihukum hudud lah. Lempar batu, mercik darah kena muka Khalid. Khalid bila kena darah di muka dia, dia makinya perempuan. Maki betul lah. Tak tahulah apa ayat yang dia makikan. Nabi bila dengar, apa kata Nabi? Mahlan ya Khalid. Tenang, kata Nabi. Bertenang wahai Khalid. Fawallazi nafsi biyadih laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Bertenang wahai Khalid, demi Allah wanita ni dah pun bertaubat, dan taubatnya itu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bertenang gitu ya. Kita kan kalau tengok orang buat dosa, buat kesalahan, kita kan kurang bertenang. Itu bertendang tu banyak, bertenang tu tak ada. Sabar, sabar. Begitu cerita lain, kisah satu orang perempuan, dia ni berzina, jumpa dengan Abu Hurairah. Dia mengadu, ya Abu Hurairah, saya ni nak bertaubat. Abu Hurairah kata, okey, tak ada masalah, awak buat dosa apa? Pertama dulu saya berzina, lepas tu mengandung anak luar nikah, lepas tu saya bersalin anak tu, saya bunuh anak tu. Rasa bersalah pula ni, saya nak taubat. Apa kata Abu Hurairah? Astaghfirullahalazim. Halakti wa ahlakti wallahi ma laki minat taubah. Demi Allah, awak ni punah ganah dah, hancur lebur dah awak ni. Tak ada dah, tak taubat apa? Awak nak taubat apa? Awak zina, mengandung anak luar nikah, bunuh pula anak tu. Wallahi demi Allah, ma laki minat taubah. Orang macam awak tak boleh taubat lah, tak ada taubat lah. Dah pergi balik je lah. Perempuan tu bila dengar jawapan Abu Hurairah, pengsan dia. Ingat kan nak tenang jiwa, healing jumpa ustaz-ustaz ni. Dah kena pula sekolah, kau terduduk gitu. Abu Hurairah rasa bersalah. Sudah pengsan pula lah. Cari Nabi pergi mengadu. Ya Rasul, tadi ada perempuan datang mengadu bla 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 bla. Pengsan ya Rasul. Apa respon baginda Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anta wallahi ya Abu Hurairah halakta wa ahlakta. Kata Nabi, inna lillah. Demi Allah wahai Abu Hurairah, yang hancur lebu bukan perempuan tu. Habis siapa ya Rasul? Awak tu hancur. Awak tu yang punah ganuh, punah habis. Dia pula rasa nak pengsan. Apa saya pula ya Rasul? Pasal tak sangat orang ngabarkan dia tak ada taubat macam-macam. Awak lupa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yuqatiluna nafsal lati haramallah illa bilhaq wa la yaznuna wa ma yaf'al zalika yalqa asama. Allah Ta'ala sebut orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, orang yang tidak berzina. Barang siapa yang tak buat itu, maka dia akan dapat pembalasan yang baik. Kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali kalau dia berzina tadi atau dia bunuh orang tadi, dia bertaubat, dia percaya kepada Tuhan, dia beramal dengan amal-amal yang soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan semua salah dia itu dengan pahala kebaikan. Macam mana awak boleh mendahului Tuhan? Awak lebih tahu orang ni surga neraka. Tuhan ni pemilik surga, pemilik neraka. Dia pun ampunkan kesalahan, apa masalah awak? Yang awak kata dia ni hancur lebur bagai-bagai. Abu Hurairah balik, cari balik perempuan ini, dia explain balik apa yang Nabi beritahu. Wanita ni lega, gembira, akhirnya dia sedekah kebun dia untuk diwakafkan di jalan Islam. Baik itu Nabi kita tak dapat tahap itu. Kita kalau tengok orang buat maksiat, rasa mujahidin fisabilillah dah kita ni. Oh terus takbir masuk surga dah aku ni, menghalang kemungkaran. Dah, akhlak ada juga. Dalam mencegah kemungkaran ada akhlaknya. Dia bukan perang pun ada akhlak. Apatah lagi mencegah kemungkaran. Macam contoh imam semayang. Imam semayang kalau salah, kita yang membetulkan tu juga dipanggil mencegah kemungkaran. Tapi boleh tak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh imam dengan cara tidak berakhlak? Tak boleh. Imam patutnya rukuk, tiba dia sujud, dia salah. Kita sebagai makmum tak boleh ikut, kena betulkan. Membetulkan itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bagaimana membetulkan imam yang salah tadi? Pakai tasbih, subhanallah, lembut. Bukan tenang punggung dia, woi imam, musuh imam.
terus rasa masuk surga aku ni jihad fisabilillah. Tak ada, awak tak mengaji. Ataupun tegur dengan cara yang tidak sopan misalnya. Ataupun tegur menggunakan bukan kaedah yang diajarkan. Nabi ajar sebut tasbih, subhanallah. Tuan-tuan adik kena semangat pakai takbir. Tak boleh. Takbir, Allahu Akbar. Kejut timah. Ceramah ke semayang ni? Tak, sebab dia kena lembut ya. Subhanallah. Mungkin bagi orang muda-muda, letih lah ustaz, semua benda nak lembut belaka, orang pijak kepala kita. Tu kena ngaji. Dakwah ni dia lain. Dakwah ni mengajak orang yang sakit ke arah kebaikan. Orang sakit, kita nak sembuhkan dia. Jadi kita kena elok-elok. Bayangkan kalau doktor, hospital, nurse semua ya, guna kaedah amar makruf nahi mungkar. Orang datang sakit, dia sekolah ke orang tu, dia maki hama. Awak tu degil tu lah. Isap lagi rokok. Padai dengan muka. Isap lagi rokok. Orang cakap jangan. Tak dia rawat dulu bagi ni. Lain kali jangan isap rokok. Kan lain caranya itu. Ni lain tahun lah cerita dengan uslub dakwah. Uslub dakwah ni cerita yang sangat panjang. Nabi kita toleransinya itu juga begitu luar biasa. Akhlaknya juga begitu luar biasa. Dan keteladanan Nabi kita ni bukan hanya dalam akhlak dan dakwahnya, tapi hatta dalam ibadahnya juga itu teladan yang sangat baik. Maaf tuan-tuan, Nabi ni kalau banding dengan kita, memang kita ni tak ada tandingan langsung. Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita pasal semayang malam Nabi. Annan Nabi Allah kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi ni dia kalau semayang malam, tapak kaki dia merekah semayang malam. Luar biasa sekali. Faqalat Aisyah tu, sampai Aisyah mengatakan, lima tasna haza ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, buat apa beria sangat ibadat sampai pecah tapak kaki ni ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak suka kalau menjadi hamba yang sangat syukur pada nikmat? Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Nawawi mengatakan, orang kalau ibadat kerana syukur, ini makam tinggi. Macam kita malam ni, tuan-tuan ibadat sebab apa? Ada orang dia semayang sebab cari pahala. Dia nak dapat pahala banyak, bekalan hari akhirat. Yang ini kata Imam Nawawi, persis orang saudara, pedagang. Dia fikir untung. Tak salah, tak salah. Ni bukan kata salah, tak salah. Niat nak dapat pahala, tak salah. Kita pergi ke Mekah pun, Imam Mutawih kan cerita pasal pahala juga. Tuan-tuan, kita sekarang dah sampai ke Masjidil Haram, naklah kita banyak ibadat di sini 100,000, ni 100,000, ni 20,000, 30,000 ya. Semua ribu-ribu. Pergi Madinah semayang sini 40 waktu, ribu. Semua angkanya ribu-riban. Sebab itu ada orang bila balik pada umrah, kita tengok tak ada perubahan berlaku pada dia. Masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid. Kita pun heran. Kata engkau ni ngapa balik Mekah kau tak pergi masjid pula? Dia kata hak pahala Mekah tak habis makan lagi. Dia kata aku nak tambah pahala banyak buat apa? Ini pun kalau tak aku mati minggu depan, Tuhan hutang pula dengan aku lagi. Dia bawa kawan semayang 5 waktu Masjidil Haram, soh paling depan. Kau kira lah berapa tapak aku jalan. Sekali semayang 100,000. Aku duduk Mekah 8 hari, delay 2 hari dia bawa. Ada orang kira pahala. Salah tak salah. Bahkan dalam bulan puasa pun ada hadis Nabi sebut, siapa-siapa puasa Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman, ihtisab. Ihtisab ni apa? Hisab. Hisab ni ilmu hisab, ilmu ngira. Maknanya dia ngira pahala. Sahur dapat berapa? Aku intikaf masjid dapat berapa? Belanja orang buka, dia mengira. Tak jadi masalah. Tapi itu level saudagar, kata Imam Nawawi. Ada orang dia ibadah dia kerana dia takut azab. Mana takut neraka. Kalau semayang menangis-nangis. Kalau pergi ke Mekah pun dekat Kaabah tu menangis je kerja. Menangis. Sebab dia takut neraka, takut azab kubur. Bagus. Tapi kata Imam Nawawi, itu level hamba. Hamba. Ada orang dia semayang kerana faktor ataupun kerana dorongan dia syukur. Ini tahap yang paling tinggi sekali. Dia semayang kerana syukur. Macam contoh,
Tuan-tuan ada yang semayang ni sekarang bukan kerana nak cari pahala, pembalasan tu Allah ikutlah, nak bagi syurga mana pun tak kisah, ikhlas. Sebab kita semayang ni nak tunjukkan syukur nikmat. Allah bagi sihat, umur dah 70, alhamdulillah. Tak payah pakai spek nak baca Quran, semayang pun tak pakai kursi, apa lagi nikmat. Jadi aku nak tunjukkan syukur dengan semayang. Itu makam tinggi. Ada orang nak tunjuk syukur, dia berzakat. Dia berzakat tu bukan kerana paksaan, kerana syukur nikmat. Dalam setahun Allah Ta'ala bagi aku rezeki banyak ni, anak pun berjaya, tak ada sakit, tak ada apa. Ni dah bulan 12, bayar zakat pendapatan misalnya. Dia bayar tu kerana syukur. Nabi kita, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang kalau dipanggil sebagai hamba yang bersyukur? Dia semayang kerana syukur nikmat. Peristiwa yang sama juga pernah dikhabarkan oleh Al-Mughirah, in kana an-nabiy la yaquma li yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu. Nabi dia biasa berdiri semayang malam sampai kedua kakinya, kedua betihnya itu bengkak. Fayuqalu lahu fayaqul afala akunu abdan syakura. Bila orang tanya ngapa ya Rasul kaki sampai bengkak semayang, adakah saya tidak senang kalau dipanggil hamba bersyukur? Hadis Bukhari. Baik itu saya menggalakkan kepada pihak masjid, kalau dapat masjid kita biarlah buka 24 jam. 24 jam kalau dapat. Masjid negeri alhamdulillah buka 24 jam. Walaupun sambutan tak adalah sangat, tapi kita bersedia sajalah. Dobi pun buka 24 jam, takkan masjid tu dia buka 24 jam. Malu dengan Dobi je. 7-Eleven 24 jam. Takkan masjid ikut waktu pejabat, tak jadi. Sebab kadang ada orang dia nak semayang malam. Lah semayang di rumah kan maklum saja. Tapi semayang di masjid ni dia khusyuk sikit. Cuma kita akan jadi berfikir macam-macam lah. Orang curi lah, orang datang ni maaf fikir tu sampai kiamat tak buka masjid. InsyaAllah kalau niat molek, Tuhan bantu. Percayalah. Banyak dah masjid saya tengok buka 24 jam. Banyak dah. Kita numpang pahala sajalah. Orang datang, iktikaf, ibadah, semayang nangis-nangis. Kita tengok apa? Sebab tengok ada orang dia nak dekat diri dengan Tuhan. Jangan pasang terang-derang macam ni. Tak payah nak bertaubat kalau terang sangat macam ni. Buatlah macam gelap-gelap sikit. Jangan pasang lampu disco pula. Gitu. Lampu karaoke tak jadi. Dia suram-suram sikit. 24 jam. Masjid kena buka 24 jam baru orang boleh ibadah. Hatta tarawih pun kalau di luar negara, di negara Arab, sembahyang tarawih ni ada shift. Pertama shift jemaah yang sembahyang lepas isyak, yang macam biasa kita buat lah. Lepas isyak habis 9.30 atau pukul 10. Nanti pukul 11 ada satu lagi sah, buat satu jemaah sembahyang lagi 8 rakaat lagi, imam lain pula. Ini untuk bantu pada orang yang tak merasa sembahyang lepas isyak tadi. Khususnya pada orang meniaga masa malam, masa Ramadan. Dia lepas tarawih tu orang ramai pelanggan datang masa malam. Jadi dia masa bila nak ibadah. Jadi kita sediakan imam bertugas start pukul 11 malam, shift kedua. Sampai pukul 2 pagi misalnya. Nanti pukul 3 ada satu lagi kumpulan blok sembahyang tarawih, imam 3 blok bertugas. Ini kata kepada orang yang malam tadi kerja shift malam sampai pukul 12. Jadi kalau begitu cara buat, sembahyang malam akan hidup di kampung kita insya-Allah. Sentiasa ada orang sembahyang. Nabi kita tuan-tuan tak pernah miss sembahyang malam. Tak pernah miss. Tak pernah tinggal sembahyang malam. Umumnya ada 6 orang sahabat yang sering menyampaikan riwayat tentang sembahyang malam Nabi ini. Sama ada sembahyang bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Hadis yang masyhur daripada siapa? Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibn Salamah, Jabir bin Abdullah. Ini paling banyak. Kalau Ibn Abbas dia pernah sebut, kana Rasulullah yusalli minal laili 13 raka'atan. Nabi sembahyang malam 13 rakaat termasuk witir. Dan Nabi tidak tinggal 2 rakaat sunat fajar. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tiap-tiap malam sembahyang 13 rakaat sekali dengan witir. Bukan bulan Ramadan, tiap-tiap malam. Dan Nabi kita tuan-tuan, dia tak pernah tinggal witir. Kita pula tak pernah berwitir. Nabi tak pernah tinggal witir. Kita bulan Ramadan pun tinggal witir.
Molek 8, sapu punggung bangun. Orang tanya apa engkau tak semayang? Tak buat witir? Witir di rumah. Pedah ya. 5-6 tahun dah tak witir pun. Pedah ya. Katakan witir dah tutup. Malangkan aku nak qiyamul-lail ke nak buka. Pedah balik tidur. Tak ada semayang malam. Tengok Netflix pula. Baiklah semayang je dengan Tok Imam. Rugi sungguh orang tak buat witir. Nabi kita tak pernah tinggal witir. Dia masjid kita ni berapa ke geng 08 juga sini? 20 lah. Jangan geng 08 macam tepi jalan tak boleh geng 08. 8 rakaat ni surah je. Kita level masjid kena not my level 8 rakaat. Cuma saya menengok kalau masjid ni dia bulan Ramadan buat 20. Makan dia sedia. Moreh. Moreh ni saya ingat jangan awal sangat letak. Moreh kalau letak awal, sapu di geng 08 je. Tak ada tinggal langsung. Iya. Sepatutnya hadiah moreh tu untuk geng 20. Sebab letih. Dia 8 letih juga. Tapi takkan 3 bungkus dia ambil. Tak boleh. Ni bukan sini, cerita tempat lain. Jadi saya selalu mencadangkan untuk geng 08 ni kita bagi juga makan. Tapi tak sesedap geng 20. Mungkin geng 08 ni karipak, mosa, benda gitu, simple-simple, TO apa semua lah. Geng 20 ni termasuk imam jemputan kita, jemaah hardcore kita yang sudi tunggu sampai pukul 11 ni, mungkin special sikit lah. Mi Bandung ke, ada benda panas-panas sikit lah. Jadi orang akan jadi semangat nak datang. Kadang kesian geng 20 rakaat tak khusyuk semayang tuan-tuan. Habis dah malam ni. Tak ada benda tinggal dah semalam. Tak ada. Hai, lala dia pun turun pangkat jadi geng 08 so. Tak boleh gitu. Kita tak boleh nak marah orang buat 8 rakaat sebab mungkin dia ada kerja. Kan nak wajib kan pula benda sunat nak wajib buat apa? Dia pun ada hal dia masing-masing. Yang biasa geng 08 ni orang anak kecil, dia tak boleh lama-lama sangat. Bahkan lewat sangat anak nak sekolah hari esok bawa anak pula anak dah renyah jadi susah. Tak apa baliklah awak. Jadi kita pun faham. Jadi untuk orang buat 20 sediakanlah special sikit. Sup-sup sikit panas-panas. Oh seronok dia. Sambil-sambil niat iktikaf. Sambil dia iktikaf. Orang iktikaf semayang makan sup dengan roti. Tak apa, boleh. Semayang witir ni Nabi tak pernah tinggal. Salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawu'un. Al-watru wal nahru wa salatud duha. Kata Nabi ada 3 ibadat. Untuk awak sunat. Untuk saya wajib. Pertama sekali semayang witir. Saya wajib semayang witir kata Nabi. Yang kedua buat korban. Saya wajib buat korban. Awak sunat je. Yang ketiga semayang duha. Nabi wajib semayang duha. Yang hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi ni bukan orang muda. Dia warga Mah. Tapi macam mana dia boleh ibadat? Luar biasa sekali. Sehingga kan Nabi kalau dia tertinggal semayang witir apa semua ataupun dia penat tertidur tak sempat qiyamul-lail, dia akan qada pula. Sebab itu dalam fiqh boleh qada solat witir kalau terlepas nak buat. Dengan syarat terlepas witir itu disebabkan perkara yang syar'i. Contohnya tertidur atau terlupa. Maka boleh kita qadakan masa bila? Bila tersedar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu." Nabi pesan, siapa tertidur atau terlupa langsung nak semayang witir, maka hendaklah dia mengerjakannya bila dia teringat. Hadis Abu Daud. Contoh kita balik semayang tarawih, tak buat lagi witir. Niat betul-betul memang niat sungguh nak semayang di rumah. Sampai di rumah apa melayan ke budak-budak apa lupa pula dah semayang witir. Nanti kat sahur kan bangun tersedar, aku tak buat witir. Buat witir. Maknanya boleh dikemudiankan. Ataupun dalam suasana biasa kita tersedar siang hari, tak buat daripada malam, buat ketika teringat. Cuma ulama berbeza pendapat tentang kadar waktu yang dibenarkan untuk qadakan solat witir. Hadis secara umum menyebutkan boleh laksana pada bila-bila masa ketika teringat. Cuma yang afdal adalah diqada pada waktu antara subuh dan sebelum zuhur.
Kalau dah pukul 2, 3 petang, halal sajalah. Itu teruk sangat, pelupanya. Mana daripada pentan subuh sampailah sebelum zuhur. Kata Umar Al-Khattab, man nama an hisbihi au an syai'in minhum faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang tertidur sehingga dia tak sempat semayang malam atau tak sempat baca Quran pada malam hari, pada dia dah niat dah nak baca Quran malam karang, dah niat nak qiyamul lail, maka dia kerjakanlah pada waktu antara subuh dan zuhur. Nescaya akan dicatatkan untuknya seolah-olah dia kerjakan ibadah itu pada malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi ini tambahan, ini untuk ilmu ya. Namun begitu, sekiranya Nabi kita qada sembahyang malamnya pada siang hari, Nabi akan buat genap. Tadi kita sebut Ibn Abbas beritahu Nabi sembahyang 13 rakaat. Tapi kalau Nabi qada waktu siang, Nabi akan jadikan dia genap. Mana kalau 11 rakaat misalnya, jadi 12 rakaat. Kata Aisyah, kana Rasulullah iza amila amalan asbatahu. Nabi kalau dia mengerjakan suatu semayang, Nabi suka buat secara berterusan. Wa kana iza nama minal lail aw marida shalla min nahari sinta asyrata raka'atan. Kalau baginda tertidur atau Nabi sakit tak dapat semayang malam, Nabi akan buat pada siang esok sebanyak 12 rakaat. Jadi kalau tuan-tuan nak jadikan witir sebagai amalan, witir ni dia ganjil 1 rakaat, 3 rakaat. Kalau tuan-tuan nak jadikan kebiasaan buat witir, contohlah paling sikit 1 rakaat. Tiba malam tak sempat buat, tertidur ke penat ke apa ke, maka hari esok tuan-tuan kena jadikan dia 2 rakaat. Kalau buat siang. Ataupun kalau biasa buat 3 rakaat, jadikan dia 4 rakaat dan begitulah seterusnya. Jadi inilah antara contoh bagaimana Nabi ini begitu bersungguh melakukan ibadah. Ingat, orang yang tak ikut Nabi, dia tak nak ikut cara Nabi, dia takkan dapat masuk syurga walaupun dia cinta pada Nabi. Ada orang sekarang ni dia bangga mengaku pencinta Nabi. Bagus. Silakan buat stiker apa, saya cinta Nabi, bagus. Tapi kalau tak ikut cara Nabi, tetap tak masuk surga. Cinta Nabi mesti ikut Nabi. Dalilnya adalah kata Ibn Abbas, ada orang seorang ni dia rapat sangat dengan Nabi, dia sangat cinta kepada Nabi, tetapi kerana dia tak sudi ikut Nabi, dia tetap tak dapat nak diselamatkan hari akhirat. Orang tu saya tak sebutkanlah namanya. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi pernah bercerita, ahwana ahlin nari azaban, orang yang paling ringan siksaan daripada di neraka nanti adalah orang yang kita kenal, orang itulah. Wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimahu. Dia di hari kiamat esok, dia akan dipakaikan kasut daripada api neraka, sehingga akan menggelegak otak dia kerana pakai kasut itu. Dan itulah siksaan yang paling ringan sekali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang dimaksudkan itu sangat cinta pada Nabi. Dia bela Nabi, dia bela Nabi daripada kecil. Orang nak pukul dia tahan. Dia sangat jaga Nabi. Tapi sebab tak ikut Nabi, itu kesilapan dia. Sebab itu Nabi ni, tuan-tuan, bukan sekadar cinta, tapi mesti ikut Nabi. Khususnya dalam bab ibadah. Adapun dalam bab-bab yang biasa, itu terpulang. Contoh dari segi makan. Makan ni kita panggil jibili. Jibili ni benda-benda yang terserah pada kita atas mampu. Cara hidup. Contohnya Nabi ni dia orang Arab. Jadi Nabi ni dia tak makan nasi serupa kita. Jadi adakah tuan-tuan makan nasi salah? Tak salah. Sebab tu sunnah jibili. Ikut kesesuaian kita. Nabi dia ni suka makan buah. Jadi kita pun makan buah juga. Tapi kita makan buah sebagai intro nak makan nasi. Tak jadi lalu. Nabi kalau makan buah tu jelah makanan dia. Macam kita buah tu mukadimah. Nasi kemudian. Jadi bercanggah. Tapi tak salah. Adakah bila tuan-tuan makan roti canai dikira tuan-tuan tak ikut sunnah? Tak. Yang penting makan cara Nabi. Guna tangan kanan, baca bismillah, berdoa, kemudian makan berjemaah, dapat pahala sunnah.
Sama juga pakaian. Adakah kita pakai baju Melayu tak sunnah? Tak. Menutup aurat tu yang sunnah. Tidak sombong itu yang sunnah. Kerana dari segi jubah, Abu Jahal pun jubah, Abu Lahab pun pakai jubah. Yang membezakan mereka dengan Nabi, akhlak, iman, itu perbezaan. Tapi dari segi ibadah, itu tak boleh ikut langsung. Tak boleh tak ikut langsung. Mesti ikut satu persatu. Maka hadirin-hadirat sekalian, moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Ingat, Nabi ini kita jadikan dia teladan, mesti ikut dia apa yang dia tunjuk. Dan bila dah ikut, jangan lebih. Ingat, jangan lebih. Macam contoh Nabi ajar Zuhur 4 rakaat, asal tukarlah 16 rakaat. Kenapa Ji buat 16 rakaat? Saya banyak dosa Ustaz. 4 rakaat tak cukup. Saya pas bencin baru kena sejadah. Tak apa, 4 je. Jangan buat lebih. Ibadat jangan lebih daripada Nabi. Apa Nabi ajar tu ikut. Sahabat ada 3 orang pernah jumpa isteri Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Bila isteri Nabi cerita Nabi ni ibadat begini, dia macam mempelekehkan ibadat Nabi. Dia tanya kepada isteri Nabi, ana fa inni usalli laila abada. Nabi ni semayang malam tak? Isteri Nabi jawab, semayang, tapi ada hari dia penat, dia tidur, dia qada hari esok. Ada hari tak malam dia semayang, tapi ada hari dia tertidur, dia buat pula keesokan harinya. Laki ni kata, takkan Nabi tak semayang tiap-tiap malam? Ana fa inni usalli lail abada. Saya ni kok semayang tiap-tiap malam, tak pernah tidur. Mana Nabi teruk pada kita lagi? Dia boleh begitu pula anggapan dia. Seorang lagi dia tanya, kok saya nak tanya, Nabi ni puasa sunat hari-hari ke? Isteri Nabi jawab, tak lah. Ada hari dia puasa, ada hari tak. Bulan Ramadan tu dia puasa lah. Tapi ada hari biasa-biasa jumpa orang, dia berjamu, belanja orang apa semua. Laki ni kata, ana asumu dahra wala uftir. Macam mana Nabi gitu? Saya ni kok hari-hari puasa. Saya hari puasa sunat. Mana Nabi teruk pada kita? Nabi jarang-jarang puasa. Dia action. Laki ketiga tanya, kok saya nak tanya, Nabi ni kalau lepas habis di masjid, dia balik ke rumah macam mana orangnya? Dia dengan anak cucu semua bergurau ke apa ke? Dia di rumah dia bergurau lah dengan anak isteri cucu, kadang jadi kuda macam-macam. Sebab kata, takkan begitu pula. Ceramah dah serius-serius, orang dah semangat, balik dia bergurau-gurau pula anak isteri. Ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abada. Saya ni dek kerana tak nak terikat dengan keluarga, tak nak dengan isteri dah serabut macam-macam. Saya tak kahwin sampai sekarang. Saya nak ibadat saja kepada Allah. Tuan-tuan, cerita ni sampai pada Nabi. Bila sampai pada Nabi, Nabi marah. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kata Nabi, berbanding kamu bertiga dengan saya, maaf, saya yang paling takwa pada Allah. Saya yang paling takut pada Allah. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa. Tapi dengar sini, saya puasa, ada hari saya buka, saya semayang malam, ada masa saya tidur, dan saya pula berkahwin dengan wanita, ada anak cucu macam-macam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau awak tak suka cara saya, jangan jadi umat saya, kata Nabi. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan lafaz yang kita baca tadi Bukhari. Baik itu Nabi ni sukatannya ikut, jangan lebih sangat. Nabi kahwin 4, Nabi kahwin 9. Sukatannya untuk kita 4. Jangan lebih pada Nabi. Nabi semayang asar, zuhur, dia dah cukat dah 4 rakaat. Maka ikut saja sukatannya itu. Nabi ajak iktikaf masjid. Jangan tukar iktikaf tu niat ke tempat lain. Singgah isi minyak Petronas niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fi Petronas lillahi ta'ala. Tak masuk dalam kurikulum. Tak masuk. Nabi pesan, buat haji umrah Mekah. Jangan tukar buat di benda tu Tengku Muda, dataran Tengku Muda kemarin. Tak boleh buat benda Dewan Bulat tu kan. Tak boleh. Tak boleh tukar ke Stadium Darul Makmur ke, tak boleh. Mesti buat di Mekah, ikut sukatan dia. Moga-moga apa yang kita bahaskan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama
menadah tangan, memohon kepada hadrat ilahi. Moga-moga Allah mempermudahkan segala urusan-urusan kita. Allah memberi kita kebaikan atas segala perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan selama ini. Seperti yang kita maklum bahawa saudara-saudara kita sekarang yang sedang berada di bumi Gaza itu sedang menghadapi suatu ujian dan juga tekanan daripada musuh mereka. Disebabkan selepas daripada perjanjian kejahatan senjata telah berlaku serangan juga daripada pihak Israel. Jadi kita berdoa kepada Allah malam ni untuk dipermudahkan urusan mereka. Moga-moga insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainahum wansur ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara Arab dan negara Islam. Tolonglah kami ya Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitabil ladzi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uk. Allahumma khalifum baina kalimatihim wazazil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, timpakanlah laknat-Mu kepada orang-orang kafir yang telah mendustakan nabi-nabi-Mu dan sedang berperang dengan wali-wali-Mu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakan seksa-Mu yang tidak mampu dicegah oleh mereka dengan keberkatan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan daripada-Mu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah mereka. Ya Allah, kuatkanlah keazaman mereka. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada mereka menghadapi musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim warhamhum wa akhrijhim min dhiq wal hisar. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami orang Islam yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka, kesianlah pada mereka. Keluarkanlah mereka dari kepungan dan keadaan sempit di Gaza yang sedang mereka alami. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kulahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka di kalangan mereka. Sembuhkanlah yang sakit di kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh-musuh mereka, kerana mereka tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.